السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Imam At-Tahawi yang membincangkan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut manhaj salaf. Kita muka surat 15, iaitu pada perkataan Imam At-Tahawi, wa nu'minu bi malakil mautil muwakkali bi qabdi arwahil alamin. Maksudnya kami berimang adanya malakul maut yang diberi tugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara akidah yang diwajibkan kepada setiap orang Islam berpegang kepada akidah ini adalah di sana ada malaikat yang dikenali sebagai malakul maut, yang Allah Subhanahu wa taala bagi tugasan kepada dia mencabut nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana tentang cabut nyawa yang dilakukan oleh malakul maut disebut di dalam Al-Quranul Karim dan disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi kewajipan kepada setiap orang yang beriman kena percaya kepada perkara ini. Cuma nama malakul maut tu benda, nama dia benda, sebenarnya tidak ada suatu hadis yang sahih pun yang meriwayatkan ataupun yang menyebut tentang nama malakul maut. Cuma ada asar yang diriwayat daripada sebahagian daripada tabi'in bahawasanya nama malakul maut adalah Izrail. Jadi kalaulah kita tidak menyebut ataupun kita tidak kata nama dia Izrail sekalipun, tidak menjadi masalah, kerana nama Izrail itu dia sebenarnya tidaklah sabit dengan dalil daripada Al-Quran ataupun dalil daripada hadis yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masyarakat kita menyebut nama malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa, adalah malaikat Izrail, tidak menjadi masalah sekadar nama. Bahkan ada sebahagian daripada ulama tafsir menyebut perkataan Izrail di dalam kitab tafsir mereka. Jadi hanya sekadar nama tidak menjadi masalah. Yang penting kita kena beriktikad di sana ada malaikat yang Allah Ta'ala utuskan dia untuk mencabut nyawa kita. Dan dalam hadis dalam Al-Quranul Karim menyebut bahawasanya malaikat ini juga mempunyai pembantu. Kita kan dalam Al-Quran ada ayat yang kita biasa dengar pada subuh Jumaat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata olehmu ya Muhammad, yang mana malakul maut yang diwakilkan kepada kamu, dia mencabut roh kamu. Yatawaffakum, yang mematikan kamu. Jadi malakul maut yang Allah Ta'ala utuskan, yang Allah Ta'ala wakilkan kepada kita, yang akan mencabut nyawa kita. Okey, dia ketua, dan di sana ada pembantu dia dari kalangan malaikat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Bagaimana keadaan mereka itu apabila para malaikat mencabut nyawa mereka itu, dalam keadaan mereka itu memukul bahagian hadapan tubuh mereka itu dan bahagian belakang tubuh mereka. Jadi malakul maut dia boh, lepas tu dia ada pembantu dia. Tu kita kena faham. Ada dia boh dan ada pembantu dia. Dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang mana Bara' bin Azib menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abdal mu'min, sesungguhnya hamba yang beriman, seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, apabila dia sampai masa dah nak tinggal dunia, nak beradak, nak pergi ke negeri akhirat, ketika tu nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh, ketika tu ramai malaikat daripada langit yang muka dia berseri-seri akan turun. Yang mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah muka mereka itu seperti matahari, cerah muka mereka itu. Maka ketika dia datang ke tempat orang beriman hak yang ingin mati saat itu, hak yang nak tinggal dunia, nak pergi ke negeri akhirat, dia membawa ma'hum kafanun minal jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kapang daripada syurga dan membawa wangian daripada syurga. Maka akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga malaikat ni duduk dekat dengan orang hak yang beriman, hak yang nak mati saat itu, sejauh mata memandang. Baik, jadi kita faham daripada hadis ni. Nanti dulu, dah habis sikit lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'si, kemudian barulah malaikat maut mari duduk di depan kepala orang hak yang nak mati saat ni. Maka fayaqul ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin minhu. Maksudnya, wahai jiwa ataupun diri roh yang baik, keluarlah kepada keampunan daripada Allah dan keredaan daripada Allah. Maka fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fis siqa fayakhudhuha, maka nyawa orang beriman, roh orang beriman keluar mengalir sebagaimana mengalirnya titisan daripada mulut bekas. Kan bekas kan, kalau kita air penuh nitik kata, begitulah mengalirnya, keluarnya nyawa orang beriman, maka malaikat pun ambil roh dia. Baik, jadi daripada hadis ni kita dapat faham bahawasanya hak yang mencabut roh adalah malakul maut. Tetapi malakul maut ada pembantu dia, hak yang bersama dengan dia ketika dia mencabut roh. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa bi'adzabil qabri liman kana lahu ahlan wa su'ali munkarin wa nakirin fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi ala ma ja'at bihi al-akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'anis sahabati ridwanullahi alaihim. Begitu juga kami percaya adanya azab kubur. Antara benda hak yang berlaku ataupun antara benda hak yang sabit yang berlaku adalah perkara yang dikenali sebagai azab kubur dan nikmat kubur. Kita muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebenarnya kehidupan kita melalui 3 fasal. Kehidupan kita melalui 3 fasal. Yang pertamanya kehidupan di atas dunia penghujung dengan kematian. Kehidupan di atas dunia penghujung adalah kematian. Yang keduanya adalah kehidupan setelah daripada kita meninggal dunia, iaitu dipanggil kehidupan di alam barzakh. Kehidupan alam barzakh penghujungnya apabila dibangkit. Yang ketiganya adalah kehidupan setelah daripada dibangkit yang tidak ada penghujung. Baik, maka apabila kita mati, malakul maut yang cabut nyawa kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia cabut nyawa kita, maka kita akan berpindah kepada alam kubur. Sama ada orang tu dikebumikan ataupun tidak. Bukanlah maksud alam kubur ni hanya dilalui oleh orang yang mati yang ada kubur dia, bukan. Alam kubur adalah suatu alam yang nama dia juga sebagai alam barzakh, yang di antara alam kehidupan dunia dengan alam akhirat, atau alam barzakh ataupun alam kubur.
sama ada dia dikebumikan ataupun tidak, tetap dia melalui alam barzakh. Apabila seorang itu melalui alam barzakh, maka ada perkara yang dikenali sebagai azab kubur, dan ada perkara yang dikenali sebagai nikmat kubur. Dalam kubur ada dah azab dia dan ada dah nikmat dia. Begini hak yang dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sana ada satu firqah yang bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, menolak konsep azab kubur. Kita tidak menolak konsep azab kubur. Kerana benda tu jelas disebut dalam Quran dan jelas disebut dalam hadis. Antara ayat Al-Quran yang menyebut tentang azab kubur adalah ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka pagi dan petang dibentangkan kepada mereka ketika mereka berada dalam kubur. Pagi dan petang dibentangkan neraka kepada mereka. Maka apabila berlakunya kiamat, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada malaikat supaya memasukkan pengikut Fir'aun ke dalam azab yang cukup teruk. Jadi sebelum daripada dimasuk ke dalam azab neraka Jahannam, dia melalui dah azab ketika berada dalam kubur. Okey, ni antara ayat Al-Quran yang menyebut tentang azab kubur. Dalam hadis, banyak hadis yang menyatakan tentang azab kubur. Antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dua kubur. Lalu faqal innahuma la yu'adzaban. Apabila Rasul lalu kat dua kubur, Rasul kata sesungguhnya penghuni kepada dua kubur ini sedang diazab. Innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang diazab sekarang ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'adzabani fi kabir. Dia bukanlah diazab kerana benda yang besar, bukan. Memang dosa tu dosa lah, tetapi benda ni bukan benda besar. Maksudnya nak tinggal benda ni mudah je, tapi tetap dia buat juga. Amma ahaduhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang daripada keduanya adalah dia tidak menutup aurat dia ketika dia kencing. Ada satu riwayat yang lain, fakana la yastanzihu minal baul, dia tidak bersihkan kencing dia ketika dia kencing. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Seorang lagi adalah masa di atas dunia dulu, dia berjalan dengan menjadi batu api. Maksudnya dia menjadi batu api sehingga berlaku perbalahan di antara orang-orang Islam. Baik, begitu juga di sana ada hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu ketika ada seorang perempuan Yahudi mari jumpa dengan Aisyah, lepas tu fadzakarat adzabal qabr, maka dia sebut kepada Aisyah tentang azab kubur. Yang mungkin Aisyah pada ketika itu belum lagi ada pengetahuan tentang azab kubur. Seorang perempuan Yahudi ketika dia mari jumpa dengan Aisyah, dia cerita kepada Aisyah tentang azab kubur. Baik, apabila dia cerita kepada Aisyah tentang azab kubur, maka faqalat laha a'adakillahu min azabil qabr. Maka perempuan Yahudi dia khabar kepada Aisyah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungimu daripada azab kubur. Maka Aisyah jadi peliklah, sebab mungkin tidak ada lagi pengetahuan Aisyah tentang masalah ni. Lalu Aisyah tanya Rasulullah, fasalat Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabr, faqal na'am adzabul qabr. Maka Aisyah tanya Rasulullah tentang azab kubur. Rasul kata ya, ada azab kubur. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, lalu Aisyah berkata, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min adzabil qabr. Maka aku tidak pun melihat Rasul sembahyang selepas daripada itu, melainkan setiap kali Rasul sembahyang, Rasul akan minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur. Jadi azab kubur adalah perkara yang sabit dengan dalil daripada Al-Quran dan sabit dengan dalil daripada hadis. Maka menjadi kewajipan kepada kita meyakini adanya azab kubur. Tetapi azab kubur bukan kena belaka, bukan kena belaka kepada orang yang meninggal dunia.
hanya orang yang tertentu sahaja yang kena azab kubur. Di sana ada golongan-golongan yang tertentu yang dijaga, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia terselamat daripada azab kubur. Antaranya orang yang terselamat daripada azab kubur adalah adalah orang yang mati syahid fi sabilillah, di dalam berperang menentang orang kafir. Tujuan dia adalah untuk meninggi agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang berada golongan murabitin, golongan yang menjaga sempadan, golongan yang menjaga sempadan untuk mengelak daripada orang kafir masuk mencerobohi ke dalam negara Islam. Maka golongan ini juga mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bebas ataupun terselamat daripada azab kubur. Dan ada lagi golongan-golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terselamat daripada azab kubur. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan melindungi kita daripada azab kubur. Dan disebut lagi di sini berkenaan dengan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Apabila seorang itu meninggal dunia, maka di sana ada perkara yang dikenali sebagai fitnah kubur. Itu fitnah kubur. Fitnah kubur, benda maksud fitnah kubur? Fitnah kubur ni adalah soal Munkar Nakir bagi penghuni kubur. Jadi orang yang meninggal dunia, Munkar Nakir tanya. Munkar Nakir tanya tu panggil fitnah kubur. Tu maksud fitnah kubur. Dia azab kubur lain, fitnah kubur lain. Azab kubur kita cerita dah tadi, fitnah kubur lain pula. Kalau orang kata fitnah kubur tu benda, jawapan dia adalah fitnah kubur tu pertanyaan Munkar Nakir dalam kubur. Dan pertanyaan Munkar dan Nakir dalam kubur, fitnah kubur, bukan semua orang kena. Bukan semua. Hanya sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala sahaja. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dia sehingga tidak terlepas dan terselamat daripada fitnah kubur. Ada sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala jaga dia sehingga dia terselamat daripada fitnah kubur. Bukan semua orang kena soal dalam kubur. Bukan semua orang kena soal dalam kubur. Dan bukan semua benda disoal dalam kubur. Bukan. Ada orang habis benda dia kata, mu buat benda ni kena soal dalam kubur. Mu tahu mana kena soal benda yang tu dalam kubur. Dia kena ingat soal dalam kubur ni adalah benda gaib. Setiap benda gaib kita tidak boleh bercakap melainkan berdasarkan kepada wahyu, sama ada daripada Quran ataupun hadis. Jadi bukan semua benda yang kita buat di atas dunia ni disoal dalam kubur, bukan. Tapi apabila dibangkit di padang mahsyar, hak tu ada. Hak tu jelas, hak tu disebut di dalam ayat Al-Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian mu akan ditanya pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tentang nikmat yang Allah Taala bagi kepadamu. Di sana ada hadis yang lain kata Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Belum lagi berganjok dua tapak kaki anak Adam pada hari kiamat, malaikat akan ditanya dia tentang 4 perkara. Okey, hak tu ada. Tapi dalam kubur hanya soalan-soalan yang tertentu, soalan-soalan yang tertentu saja hak yang ditanya dalam kubur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertamanya ditanya tentang Rabbnya, man rabbuka. Yang keduanya tentang agamanya, wa ma dinuka. Yang ketiganya tentang nabinya, wa man nabiyuka. Okey, itu di antara soalan yang ditanya dalam kubur. Tapi kita kena ingat, bukan semua orang ditanya, bukan semua. Hanya orang tertentu sahaja. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada fitnah kubur dan azab kubur. Kalau sekiranya kita kena fitnah kubur, maka kita minta daripada Allah agar Allah Ta'ala melancarkan lidah kita untuk menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh Munkar Nakir. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ada lagi yang tidak disebut di sini, benda yang berlaku dalam kubur adalah himpitan kubur. Kita ada lagi perkara yang berlaku dalam kubur, himpitan kubur. Dia apabila orang tu mati, dia melalui alam barzakh, dia ada 3 perkara yang dilalui oleh sebahagian daripada hamba Allah. Yang pertamanya himpitan kubur, yang keduanya fitnah kubur, yang ketiganya azab kubur. Himpitan kubur ni dilalui belaka. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada himpitan kubur, sehingga kan kanak-kanak yang belum berdosa sekali pun juga tidak terselamat daripada himpitan kubur. Baik, satu ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur,
Sa'ad bin Mu'adz kedudukan dia adalah seperti Abu Bakar, cuma Abu Bakar daripada golongan Muhajirun, manakala Sa'ad bin Mu'adz adalah daripada golongan Ansar. Sa'ad bin Mu'adz mati setelah daripada peperangan Ahzab, kerana dalam peperangan Ahzab ni urat lengang dia ni luka parah kerana kena panah. Urat lengang dia ni luka parah kerana kena panah, dan menyebabkan lepas daripada tu mati dia, Sa'ad bin Mu'adz. Dia Sa'ad bin Mu'adz ni orang yang tubuh besar, orang tubuh besar, tapi masa hari kematian dia nak buat lagi kubur tu ringan lepuh. Kerana dia, kerana malaikat bersama membawa jenazah dia. Malaikat siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy. Ni orang yang masa kematian dia bergerak arasy. Arasy bergegar, sebesar-besar makhluk Allah Subhanahu wa taala bergegar arasy ketika hari kematian dia. Wa futihat lahu abwabus sama, dibuka baginya segala pintu langit. Wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan hadir jenazah dia 70,000 malaikat. Tu pun kata Rasulullah, laqad dhammatan thumma furrija anhu, sesungguhnya dihimpit dengan himpitan kubur, kemudian dibebaskan daripada himpitan kubur. Sa'ad bin Mu'adz orang yang cukup hebat, gegar arasy Allah Ta'ala ketika dia mati. Pintu-pintu langit terbuka, tidak kurang daripada 70,000 malaikat yang hadir jenazah dia, itu pun tidak terselamat daripada himpitan kubur. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri daghtah, sesungguhnya bagi kubur ini ada himpitan. Walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz, andai kata ada orang yang terselamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'adz akan terselamat daripada himpitan kubur. Tu pun Sa'ad bin Mu'adz tidak terselamat. Jadi kita dapat jalan lagi nak selamat daripada himpitan kubur, mesti kita akan lalui. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabir daripada Abi Ayyub Al-Ansari, yang mana Abi Ayyub Al-Ansari menyebut an-nasabiyyan dufin. Satu hari ada seorang budak, bayi tak ada dosa lagi, kecil lagi budak, meninggal dunia. Maka dikebumikan budak ini. Maka ketika budak ini telah dikebumikan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, lau aflata ahadun min dhammatil qabri la aflata hadha as-sabi. Andai kata ada orang yang terselamat daripada himpitan kubur, nescaya budak ni akan terselamat. Tapi budak ni pun juga tidak terlepas daripada himpitan kubur. Okey, kita ada himpitan kubur, ni tidak ada siapa pun yang terselamat. Cuma apa yang disebut oleh sebahagian daripada ulama, himpitan kubur yang dilalui oleh orang yang beriman lain daripada himpitan kubur yang dilalui oleh orang kafir. Lain, orang beriman yang baik, yang bertakwa lain. Himpitan kubur yang dilalui, yang dialami oleh orang beriman yang bertakwa adalah seperti dakapan seorang ibu terhadap anak. Bagaimanakah mak ketika digerang ke anak, sebab anak ni pandai sangat, dia perlu anak saat itu sampai kelemah anak, lepas tu dia lepaskan kembali. Begitu. Itu apa yang disebut oleh sebahagian daripada fuqaha. Dan benda ni yang kita cerita ni pada malam ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lalu suatu hari nanti. Benda ni disebut dalam hadis, kita percaya benda ni berlaku. Dan sampai masa kita akan lalui, kita tak lalu ramai-ramai. Kalau lalu ramai-ramai sedap juga. Ni lalu seorang je. Lalu seorang je kita akan lalui perkara ini. Dan hak yang akan menyelamatkan kita adalah amalan-amalan kebaikan hak yang kita buat. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya, sebagaimana yang disebut dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan athar-athar para sahabat radhiyallahu anhum. Seterusnya katanya, wal qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Insyaallah kita baca kitab yang kedua, iaitu kitab Bustanul Arifin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita muka surat apa? Hadis yang apa? Hadis yang ke? Bab yang ketiga. Bab yang ketiga ma'umiru illa liya. Baik. Bab yang ketiga pada bicara ikhlas dan sidq. Fasal pertama pada menyatakan hakikat ikhlas dan as-sidq. Al-ikhlas, adapun tentang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Surah Al-Bayyinah ayat 5. Maksudnya mereka tidak disuruh kecuali untuk beribadat kepada Allah dan mengikhlaskan baginya akan agama. Dan telah sampai riwayat kepada kami daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ikhlas, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Jibril 'anil ikhlas ma hu faqal sa'altu rabbal izzati 'anil ikhlas ma hu faqal sirrun min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Baik, jadi bab yang ketiga daripada kitab Bustanul Arifin adalah bab pada membincangkan tentang ikhlas dan tentang sidq, tentang sifat benar, sifat jujur. Jadi maksud dengan jujur di sini adalah jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bincang dalam bab ni dua. Yang pertamanya ikhlas. Ikhlas adalah perkataan bahasa Arab. Pada maksud kalau kita nak terjemah kepada bahasa kita adalah hati kita dalam melakukan apa jua ibadat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dalam apa jua ibadat hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tu yang dimaksud dengan ikhlas. Ikhlas adalah perkara yang cukup payah. Perkara yang bukan mudah, perkara yang cukup payah. Kerana ia bertentangan dengan nafsu kita. Nafsu kita suka kepada dunia. Nafsu kita suka kepada dunia, manakala keikhlasan ni adalah benda yang akhirat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Syurga ini dilingkungi dengan perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Tapi wa huffatin naru bis syahawat. Tetapi neraka ini dilingkungi dengan perkara yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi benda-benda yang menyebab seseorang itu masuk dalam neraka memang cukup sesuai dengan nafsu. Dalam kita melakukan apa jua ibadat, sebenarnya nafsu kita suka kalau sekiranya kita mendapat kepujian manusia. Kita suka kalau manusia puji kita, manusia pandang kita dengan perbuatan ibadat tersebut. Maka menyebabkan payah untuk kita menghadirkan ikhlas dalam hati kita dalam kita beramal. Baik, bab yang kita nak bincang ni adalah bab ikhlas. Bab ikhlas ni adalah bab yang cukup penting. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dalil daripada Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menuntut agar kita ikhlas dalam beribadah adalah ayat dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima yang biasa kita baca, biasa kita dengar, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kepada mereka itu supaya mereka itu beribadat kepada Allah dalam keadaan ikhlas kepada Allah di dalam beragama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada ni pernah kita cerita bahawasanya apa jua ibadat yang kita buat, apa jua ibadat yang kita buat agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mesti kita kena cukup dua syarat yang utama. Apa jua ibadat, agar ibadat itu diterima oleh Allah, mesti kena cukup dua perkara. Yang pertamanya adalah kita mesti kena ikhlas kepada Allah di dalam melakukan ibadat tersebut. Tak kiralah ibadat benda, sama ada ibadat wajib ke ibadat sunat ke, sama je.
Ibadat wajib contoh sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah. Ibadat sunat contoh bersedekah, bantu orang. Okey, itu antara ibadat sunat. Apa juga ibadat? Menuntut ilmu fardu ain, menuntut ilmu fardu ilmu fardu kifayah, menuntut ilmu hak sunat, berzikir, membaca Al-Quran. Apa juga ibadat? Agar ibadat itu diterima oleh Allah, pastikan cukup dua syarat utama. Yang pertamanya, mesti kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadat tersebut. Ikhlas ni maksud lagu mana? Aku buat ni adalah untuk Allah. Aku buat ni kerana Allah Taala perintah kepada aku. Aku buat ni kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah. Aku buat ni kerana untuk mendapat keredaan Allah. Aku buat ni kerana mengharapkan syurga daripada Allah, balasan daripada Allah, ganjaran daripada Allah. Itu yang dinamakan sebagai ikhlas. Jadi kita buat kerana Allah, maka itu yang dinamakan sebagai ikhlas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita buka dalam kitab tasawuf, ulama tasawuf meletakkan ikhlas kepada beberapa martabat. Tak apalah, kita dah ceritalah panjang pula, jadi kita kalau cerita martabat dia. Cuma kita nak hak yang kita buat contoh saat ni tu semuanya ikhlas belaka, kerana Allah Taala belaka. Jangan kata orang hak yang beramal kerana nak kepada syurga Allah tidak ada keikhlasan. Hak tu tak betul. Hak tu tak betul. Hak tu tak betul. Hak tu ada juga sebahagian daripada kita, dia kata dan ngaji tinggi ingat tasawuf, kalau orang buat amal kalau nak pada syurga dia tak ada ikhlas gitu. Tu tak betul. Walaupun ikhlas yang disebut oleh sebahagian daripada ulama tasawuf ikhlas yang dah, tapi kita nak kita ada ikhlas dah tu, sebab kita buat kerana mengharapkan ganjaran syurga daripada siapa? Daripada Allah. Bukan kita mengharapkan daripada manusia, mengharapkan ganjaran daripada siapa? Daripada Allah. Jadi bermakna kita buat untuk Allah, kerana Allah. Baik, ada keikhlasan dah lah tu. Jadi yang kita buat contoh saat itu adalah contoh-contoh beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apa jua kita nak buat ibadat, kita kena tanya diri kita, aku buat ni kerana dia? Kerana dia aku buat ni. Kalau kerana manusia, bukan jangan buat. Tu tak kena, jangan buat. Kalau kerana manusia, kita perbaiki hati kita, lepas tu kita buat. Bukan kerana aku manusia, aku sembahyang ni, tak yang sembahyang berat nanang gitu. Ada kok, dah apa mudah sembahyang? Sebab tak ada keikhlasan. Tu tak jadi. Sembahyang tu dituntut oleh syarak. Baik, keikhlasan dituntut oleh syarak. Kalau mung sembahyang tak ada keikhlasan, membuat tinggal tapi dak sembahyang lagi, ikhlas pun tak ada. Memang dah sembahyang tak ada ikhlas, buat maksiat pula. Hak tu kau teruk lagi. Baik, lebih baik kita buat benda kita tak ada daripada tak ada belaka. Okey, boleh faham kan? Lebih baik daripada tak ada daripada tak ada belaka. Jangan pula dak sembahyang kerana tidak takut tak ada ikhlas. Tu tak betul. Sebab sembahyang tu perintah, kena buat. Ikhlas pun juga perintah, kena buat. Baik, jadi dalam kita melakukan apa jua ibadat, kita kena tanya, kerana dia aku buat? Kena tanya diri kita, kerana dia aku buat? Kalau ada mari, kerana nak nunjuk, kerana sebab tu, kerana sebab ni, selain daripada kerana Allah, maka perbaiki lalu. Tidak rugi sia-sia, tak ada ganjaran pahala. Tidak ada sedikit pun ganjaran pahala bagi orang yang tidak ada keikhlasan dalam melakukan apa jua ibadat. Sehingga kan Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisa wa batughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba Allah, melainkan kena ikhlas kepada Allah dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, okey, yang pertamanya ikhlas. Yang keduanya adalah mesti kita kena buat ibadat tersebut bertepatan dengan tuntutan syarak. Okey, ni dua syarat asas dalam kita melaksanakan apa jua ibadat. Yang pertama ikhlas, yang keduanya kita buat saat itu bertepatan dengan tuntutan syarak. Kerana setiap ibadat yang kita lakukan tetapi tidak bertepatan dengan tuntutan syarak, ibadat tu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah daripada kami, maka amalan itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua syarat asas agar ibadat kita diterima oleh Allah. Yang pertama keikhlasan, yang keduanya adalah
bertepatan dengan tuntutan syarak. Apabila tidak ada keikhlasan, pernah kita cerita sebelum daripada ni, cerita pula pada malam ni, ibadat hak yang tinggi nilai di sisi Allah sedikit pun tidak berguna, sedikit pun tidak memberi manfaat kepada kita. Apabila tidak ada keikhlasan, walaupun ibadat yang kita buat saat itu ibadat yang cukup mulia dan cukup bernilai di sisi Allah, tak ada je keikhlasan, tak ada je ruh kepada ibadat tersebut, maka jadi sia-sia. Hak ni disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, dalam hadis yang panjang. Dan hadis ni menjadi kewajipan kepada kita untuk, hadis ni memang cukup comel kita letak depan mata semua, agar kita sentiasa membaiki niat kita. Kadang-kadang kita ni, Allah Rabbi, hati kita kan, jadi kita letak hadis ni untuk memperbaiki niat kita. Letak hadis ni depan mata semua, orang ambil peringatan semua hadis ni. Benda hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalun nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun istushhid. Awal-awal lelaki yang akan dihukumkan pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang gugur syahid dalam medan perang. Maksud dia gugur syahid dalam medan perang, dia perang, dia orang kafir, dia duduk dalam berjihad, dalam perjuangan dengan orang kafir sehingga dia gugur syahid. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didatangkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni pada hari kiamat. Ni mula-mula sekali yang dijatuhkan hukuman. Didatangkan dia pada hari kiamat. Maka apabila didatangkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa utiya bi fa'arrafahu ni'amah. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan ke dia kembali segala nikmat yang Allah taala bagi kepada dia. Nikmat kesihatan, nikmat harta benda, nikmat keluarga, nikmat tu, nikmat ni Allah Ta'ala peringatkan kembali kepada dia. Apabila dia ingat balik nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia di atas dunia dulu, maka Allah Ta'ala tanya, famadha amilta fiha, mu buat benda dengan nikmat tersebut. Nikmat yang aku bagi tu buat benda. Maka dia pun duk fikir, aku tengok, dia akan cerita benda yang paling Allah Ta'ala suka. Dia tengok ibadat yang paling besar sekali yang dia buat adalah berjihad fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah, duduk dalam perjuangan. Maka dia khabar kepada Allah Subhanahu wa taala, qataltu fika hatta stushhid, aku berperang pada jalanmu ya Allah sehingga aku gugur syahid. Allah, hebat bukan mudah. Nak perang sampai gugur syahid bukan mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu melalui bermacam-macam kesusahan. Baik, apabila dia kabul lagu tu, dia Allah Ta'ala jawab, kadzabta, mu pelawak sebenarnya. Allah, na'udzubillahi min dzalik, mu pelawak. Qatalta li an yuqal jari, mu perang dulu, tujuanmu habuang dunia. Mu nak suruh orang puji mu, nak suruh orang kata mu orang berani. Wa qad qil, memang atas dunia masyhur mu orang berani. Siapa tahap tu? Maka thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya heret dia dan lepa dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah, padahal berjihad fi sabilillah adalah ibadat yang cukup tinggi, tetapi punca daripada benda orang tu tepat dia dalam neraka, punca daripada tidak ada keikhlasan. Allahu Rabbi. Okey, lepas tu golongan yang kedua, golongan orang alim, orang yang pandai Al-Quran, yang diberi ilmu pengetahuan kepada dia, dibawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan ulama-ulama, golongan orang-orang alim. Maka Allah Ta'ala tanya, lepas daripada Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kembali kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia atas dunia dulu, maka Allah Ta'ala tanya, famadha amilta fiha, membuat benda dengan nikmat tersebut. Maka kata dia, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu agama dan aku mengajar, aku baca Al-Quran kerana-Mu ya Allah. Allah Ta'ala jawab lagu mana, kadzabta, mu pelawak. Allah Rabbi. Padahal para ulama ni adalah pewaris Nabi. Orang yang mempunyai ilmu ni adalah orang yang cukup mulia di sisi Allah, sehingga kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan darjat yang tinggi di sisi Allah.
Oh, memang golongan hak yang luar biasa ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana suka sungguh terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Besar ni kelebihan menuntut ilmu, akan tetapi punca daripada rosak niat aja, maka tempat dia adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada keikhlasan. Apabila dia kabur lagu tu, kata Allah Taala pelawak. Dulu mu belajar, mu ngajar, mu baca Quran, nak suruh orang kata mu orang alim, nak suruh orang kata mu orang pandai baca Quran. Tu tujuanmu. Nak cari pujian manusia. Allah, ni memang cukup bahaya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata wa qad qil, memang atas dunia orang pakat kata mu orang alim. Oh, orang alim tu orang pandai, tu orang baik bijak Quran. Memang orang pakat kata, mu dapat dah buang dunia mu, hak yang mu nak. Tapi di akhirat benda tepat mu, fa umira bihi thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian Allah Taala memerintahkan kepada malaikat, heret orang ni lepas dalam neraka. Golongan yang ketiga pula adalah golongan dermawan, orang hak yang banyak harta, orang hak yang Allah Taala bagi kepada dia bermacam-macam harta dunia. Maka apabila dia dibawa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tanya dia, mu buat benda dengan nikmat tersebut? Hidup fikir. Dia kata, tengok amalan hak yang paling besar adalah bersedekah. Dia khabar kepada Allah Taala, ya Allah, tidak ada satu jalan hak yang mu suka untuk diinfakkan di dalamnya melainkan aku berinfak untukmu ya Allah. Mana-mana jalan hak yang Allah Taala suka agar diinfakkan, dia adalah orang hak yang kuat berinfak untuk Allah Taala. Maka Allah Taala kata, mana? Kadzab, lawak. Mu berinfak bukan kerana aku, tapi kerana nak suruh orang kata mu ni orang pemurah. Dan memang atas dunia orang sebut mu orang pemurah. Di akhirat tak ada bahagian untuk mu, tempat mu adalah neraka. Dilepa pula dalam neraka. Ni tiga golongan. Ni disebut dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis sahih. Ni bukan reka-reka. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena ambil berat tentang keikhlasan dalam kita melakukan apa jua amal ibadat, agar Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita. Tapi kita sebagai seorang manusia yang biasa melakukan kesilapan, kesalahan, itu perkara biasa. Maka apa yang dituntut kepada kita adalah kita bertaubat. Kalau sekiranya Allah Rabbi silap pula, aku nunjuk ke orang pula, okey, kalau begitu maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, dan telah sampai riwayat kepada kami. Siapa? Imam Nawawi kata, telah sampai riwayat kepada kami daripada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang ikhlas. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'altu Jibril 'anil ikhlas ma huwa, faqala sa'altu Rabbal 'izzati 'anil ikhlas ma huwa, faqala sirrun min asrari awda'tuhu qalba man uhibbu min ibadi. Aku telah bertanya akan Jibril tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ikhlas itu. Lalu Jibril berkata, aku juga bertanya tentang ikhlas itu kepada Allah. Maka ia menjawab dengan firman-Nya, ikhlas itu ialah suatu rahsia daripada rahsiaku yang aku letak akan dia di dalam hati hamba-hambaku yang aku kasihi. Baik, jadi orang yang ada keikhlasan, dia termasuk dalam kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Dan telah sampai riwayat kepada kami, kata Imam Nawawi, daripada Imam Abul Qasim Al-Kushairi. Imam Abul Qasim Al-Kushairi adalah seorang ulama tasawuf yang masyhur. Di antara kitab yang biasa orang belajar, tapi tidak di tempat kita lah, di tanah-tanah Arab, biasa penuntut-penuntut ilmu belajarlah. Nama dia kitab Risalah Al-Kushairiyah. Kitab Risalah Al-Kushairiyah yang dikarang oleh Imam Abul Qasim Al-Kushairi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ikhlas itu ialah menunggalkan, mengqasa Allah pada membuat ketaatan. Menunggalkan, hanya qasa untuk Allah Ta'ala saja dalam kita melakukan ketaatan, iaitu dengan bahawa seseorang itu hanya menghendaki dengan sebarang ketaatan yang dilakukannya itu akan menghampirkan diri kepada Allah, bukan mencari sesuatu yang lain daripada itu. Sama ada kepura-puraan bagi makhluk
atau memperolehi pujian di sisi manusia, atau apa jua nilai pujian daripada makhluk, atau apa jua maksud selain daripada menghampirkan diri kepada Allah. Tu ikhlas. Ikhlas ni kita buat ibadat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Al-Qushairi rahimahullahu taala lagi, ikhlas ini ialah membersihkan perbuatan daripada bercampur dengan makhluk. Kita bersihkan, dia perkataan ikhlas ini kita bersihkan amalan kita daripada bercampur di antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita hanya untuk Allah Ta'ala sahaja. Dan beliau juga ada berkata, ikhlas itu berjaga-jaga daripada mengambil kira dengan sebarang pandangan makhluk. Dalam kita buat apa jua ibadah, jangan kita ambil kira kepada pandangan makhluk. Cukup pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Agak-agak orang yang sampai kepada tahap lagu ni, dia tidak memandang kepada makhluk, agak-agak orang ni takut dah untuk berbicara perkara hak yang hak. Pasti tidak akan takut sama sekali. Kadang-kadang kita takut untuk berbicara benda hak yang hak, benda hak yang betul. Ketika kita melihat ada kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tertentu, kita takut untuk berbicara. Sebab apa? Sebab kita memandang kepada makhluk. Tetapi kalau kita memandang kepada Allah, tanggungjawab kita yang dipertanggungjawab oleh Allah Ta'ala kepada kita, maka kita tidak akan takut untuk berbicara. Begitulah hak yang dituntut oleh agama. La yakhafu fillahi lawmata laim. Kita mesti kena bercakap hal yang benar dan kita tidak takut cela daripada siapa pun yang mencela. La yakhafu fillahi lawmata laim. Kita jangan sekali-kali takut celaan daripada orang yang mencela. Kerana bukan kita mendapat ganjaran habuang daripada manusia, bukan kita mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, dan mengikut Imam Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala pula, ikhlas itu ialah terpelihara daripada mengambil kira dengan pandangan makhluk, dan sidiq dan benar, jujur, membersihkan diri daripada peranan nafsu. Maka orang yang ikhlas tiada ada riak baginya, dan orang yang sadiq, benar, tidak ada ujub, merasa bangga di dalam diri. Ni perkataan Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ulama tasawuf yang terkenal. Dia kata perbezaan di antara ikhlas dengan sidiq. Okey, apa yang dikatakan kita ikhlas kepada Allah dan apa yang dikatakan kita benar dan sidiq, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikata orang yang ikhlas ni dalam dia melakukan ibadat, dia tidak memandang pun kepada pandangan makhluk terhadap dia. Sebab dia buat ibadat bukan kerana makhluk, dia buat ibadat kerana Allah. Hak yang dia pandang adalah pandangan Allah Ta'ala kepada dia. Baik, manakala jujur ni, dia tidak memandang kepada habuang nafsu dia. Dia tidak memandang kepada habuang nafsu dia. Sebab kalau memandang habuang nafsu dia, maka tidak ada jujur di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang yang ada ikhlas, maka tidak ada riak dalam amalan kebaikan yang dia buat. Orang yang ada sidiq, jujur kepada Allah, maka tidak akan ada ujub, bangga diri. Oh, rasa aku hebat. Oh, rasa aku hebat sungguh dah. Oh, dak lawang dah. Kalau kampung ni dak lawang hamba. Contoh, mari perasaan gitu. Okey, tu dia memandang kepada benda, memandang kepada nafsu dia, habuang nafsu dia. Baik. Maka akhirnya lahir perasaan sifat ujub yang menyebabkan rosak amalan hak yang dia buat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, dan berkata Dhunnun Al-Misri radhiyallahu taala anhu, tanda ikhlas itu ada 3 perkara. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada bulan akan datang. Rasanya sempat sekali lagi, rasanya sedang lagi sebelum daripada puasa, insyaAllah. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada kebaikannya. Jadi kita buka soalan sekejap, lebih kurang dalam 2 minit ke 3 minit kalau ada pertanyaan. Maksud ijazah amalan dan apa kelebihan? Okey, apakah maksud ijazah? Ijazah amalan. Ijazah amalan maksudnya ijazah. Ijazah ni memberi izin untuk beramal. Okey, ada sebahagian daripada ulama dia mengambil sesuatu amalan daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru dia sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Maka dia pun mengijazahkan amalan tersebut kepada anak murid dia. Maksud ijazah memberi izin kepada anak murid dia beramal amalan yang diambil daripada guru sampai kepada Rasulullah. Ijazah
dia ijazah ni bukan hanya amalan saja, bahkan di sana ada ijazah hadis, ada ijazah ilmu tertentu. Contoh kita kata ada ulama kita, okey, aku dapat ijazah hadis ni daripada ulama-ulama sekian. Maksudnya dapat keizinan daripada ulama-ulama sekian yang diambil hadis ni daripada guru dia sampai kepada Rasulullah. Okey, itu makna ijazah. Ijazah bahasa Arab, bahasa kita memberi izin untuk beramal. Wallahu a'lam. Baik. Okey, ada soalan lain lagi? Hukum lelaki pakai filter. Filter tu dia. Macam edit muka jadi filter ni macam editing. Dia tukar muka jadi puan, tapi kau dia puan. Gitu. Jadi apakah hukum orang lelaki, dia muka dia comel dah, muka dia muka lelaki lah. Lepas tu dia edit buat muka orang puang. Baik. Apakah hukum buat muka orang puang? Yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya pada asalnya orang lelaki dia tidak boleh menyerupai perempuan. Orang puang tidak boleh menyerupai lelaki. Nabi SAW melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Okey, itu pada asal. Manakala gambar, kalau hanya sebagai lukisan sahaja, maka itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau buat lagu tu adalah untuk menyamakan diri dengan orang puang, hak tu tidak dibolehkan. Tapi hanya macam lokih-lokih gitu, hak tu tidak menjadi masalah. Tapi sebaik-baiknya elokkan daripada melakukan perkara tersebut. Jadi orang hak yang duduk reka kau ni, macam dia saat itu tidak bersyukur terhadap apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, sehingga nak pusing kau lain lagi. Apa mu tak setuju ke Tuhan bagi gitu ke mu? Siapa nak ubah kau ni? Dan kalau sekiranya tujuan untuk menipu, maka jelas suatu hukum dia adalah haram walaupun hanya sekadar gambar. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Waalaikumsalam. Kuliah ustaz kuliah jadi amalan. Tapi hanya bagi pihak semua pengaku dia pilih ustaz. Kami dah lagi kau jadi amalan ke ustaz. Kuliah maghrib ni tapi pilih ada periklah tu macam mana ustaz. Okey. Soalannya, soalan. Jadi kan soalan soalan ni dikatakan setiap malam ada kuliah. Ada kuliah setiap malam, ustaz ni. Cuma ahli jemaah ada dipilih. Kalau ustaz ni duduk, ustaz ni tak duduk, ustaz ni duduk, ustaz ni tak duduk. Jadi adakah itu tanda saat ni tu tak ada keikhlasan ke mana? Okey. Baik. Sebenarnya gini. Ikhlas ni adalah tempat dia dalam hati. Okey, itu kita kena faham. Ikhlas tempat dia dalam hati. Kuliah dia ada hak yang bersifat fardu ain, ada hak yang bersifat hanya bukan fardu ain tapi sunat. Jadi kalaulah benda hak yang fardu ain, hak tu menjadi kewajipan kepada kita untuk duduk dalam majlis tersebut, walaupun kita maksudnya tak masuk mana dengan sebahagian daripada ustaz. Ada kan gitu kan, dak masuk mana dengan ustaz ni, ada sebahagian daripada tu. Okey, satu. Tapi kalau benda sunat, kalau misalnya kata apa kuliah saat itu bukanlah benda hak yang fardu ain, benda hak yang sunat, maka benda sunat sebenarnya, benda sunat ni boleh kita nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa, sebab tu memang definisi sunat. Definisi sunat gitulah, nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Macam kita kata sembahyang sunat lepas daripada isyak, kita nak buat pun tak apa, kita tak mau buat pun tak apa. Tapi bukanlah bermakna kalau kita tidak buat sembahyang isyak, sembahyang sunat isyak, bermakna kita tidak ikhlas dalam sembahyang fardu isyak. Bukan begitu, bukan bermaksud begitu. Cuma dalam masalah bab kuliah ni, sebaik-baiknya kalau sekiranya tak ada benda kerja buat rumah, baik duduk masjid lah, banyak pahala. Kita nak mati lela dah. Nak mati lela dah. Tapi duduk lara lagi rumah. Jadi hak yang zaman muda tu banyak dah lara. Tua-tua pun duk milih lagi. Dia sebenarnya kuliah ni kita nak cari sedap, tak ada sedap. Dia nak sedap tengok Maharaja Lawak baru sedap. Sungguh kalau nak sedap tengok kita. Kalau nak sedap tengok orang joget sedap lagi. Kalau dengar kuliah tak sedap. Sebab benda hak yang bertentangan dengan nafsu sebenarnya. Melainkan orang hak yang mungkin pandai menyampai kena dengan keinginan kita. Okey, hak tu adalah rasa
nikmat ataupun kemanisan dalam dengar kuliah. Tapi kalau kita nak cari sedap, tak ada. Nak cari sedap, apatah lagi benda yang molek ni tidak bersesuaian dengan nafsu. Sebab tu Allah Taala perintah kepada kita supaya bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah pada jalan kami, maka Allah Taala akan bagi hidayah kepada dia. Allah Taala akan tunjuk kepada dia jalan-jalan kami. Jadi kita kena bermujahadah, kena lawan hawa nafsu. Ya, bila kita lawan hawa nafsu, akhirnya nafsu kita akan turut, kita akan patuh kepada kita. Wallahu a'lam. Jadi untuk malam ni sini dululah. InsyaAllah kita sambung pada bulan-bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.